Tetapi juga kita nak bersama dengan seorang lagi rakan setugas kami. Kali ini kita nak pergi ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Kita nak bersama dengan Fandi Muhammad langsung dari Don Pancur. Dan Fandi, kalau kita tahu Don Pancur ini juga merupakan antara Don yang boleh dikatakan menjadi tumpuan juga kerana di situ calon Timbalan Menteri Besar kerana di situ merupakan calonnya adalah Timbalan Menteri Besar yang juga naik Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah akan membuang undi dan juga akan bertanding di situ. Bagaimana agaknya mungkin Fandi dapat recapkan semula kempen dan juga bagaimana situasi di tempat mengundi itu sendiri, Fandi? Baik, terima kasih Hafizi dan juga Syazwani. Saya daripada Kelantan tidak boleh memberikan pantun kerana bimbang akan timbul kontroversinya kerana semenjak ini pantun dari Kelantan ini diwairalkan. Apapun saya berada di SK Panji di sini di bawah kawasan Don Pancur yang mana saya menantikan kehadiran Datuk Muhammad Amar Abdullah yang dijangka akan membuang undi di kawasan ataupun di pusat pengundian SK Panji ini. Kenapa saya berada di sini sudah pasti dalam semalam suasana politiknya sudah berubah walaupun kita lihat sepanjang kempen 14 hari yang berlangsung itu kempennya begitu baik sekali dan hampir setiap malam calon daripada PAS dan juga daripada Kerajaan Perpaduan terus-menerus mengadakan kempen dan juga aktiviti ziarah menziarahi bagi mendekati pengundi di kawasan masing-masing. Untuk makluman daftar pemilih terkini mencatatkan sejumlah 1.4 juta 11,912 pengundi di Kelantan ini yang mana dari jumlah itu 50.42% adalah pengundi wanita manakala 47.28% merupakan pengundi lelaki. Dari jumlah itu juga majoriti 30 ke 39 tahun mewakili majoriti pengundi di Kelantan ini. Dan untuk makluman pusat pengundian baru saja dibuka sebentar tadi dan beberapa saya kira mungkin mereka yang bertugas atau mereka yang ada perniagaan datang awal untuk menunaikan tanggungjawab mereka membuang undi di SK Panji ini. Ada juga golongan warga emas dan juga saya nampak disediakan wheelchair untuk membantu calon yang berada untuk membantu pengundi yang berada di luar pagar ini masuk ke pusat semakan daftar pengundi dan juga terus melaksanakan proses membuang undi. Hafizi dan juga Syazwani, sebenarnya sejak daripada awal kempen sehinggalah ke semalam, suasana politiknya tidaklah begitu hangat. Namun apabila satu pengumuman sidang media yang dibuat oleh Susah Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah mendapat pelbagai reaksi dan juga satu kejutan buat rakyat Kelantan yang mana terutamanya membabitkan kem yang diwakili oleh Datuk Muhammad Amar Abdullah dan juga kem yang diwakili oleh Datuk Ahmad Yaakob. Pelbagai pihak khususnya mereka yang menyokong PAS menimbulkan situasi ataupun menimbulkan persoalan kenapa PC tersebut diumumkan di saat sehari sebelum mengundi, kenapa ia perlu dibuat dan apakah motifnya, apakah kesannya. Saya melihat pelbagai pihak begitu tertanya-tanya dan juga mencari jawapannya. Namun apa yang saya dapat rumuskan, apa yang dapat saya perhatikan, mungkin disebabkan beberapa kenyataan yang kontroversi yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Amar Abdullah, terutamanya membabitkan isu air, isu yang membabitkan masalah rakyat di Kelantan ini dengan tajuk-tajuknya yang agak begitu panas. Mungkin salah satu penyebabnya yang menyebabkan pimpinan di peringkat pusat Datuk Tan Sri Abdul Hadi Awan dan juga Datuk Seri Taqiyuddin Hassan membuat pengumuman tersebut bagi menggambarkan situasi di Kelantan ini kerana sebahagian besar saya dimaklumkan mereka yang berada golongan di atas pagar dan juga golongan muda ini dikatakan menolak kaedah ataupun cara percakapan ataupun ulasan yang dilontarkan oleh Datuk Muhammad Amar itu. Mungkin alasan itu menjadi penyebab PC tersebut dilaksanakan dan pengumuman itu dibuat. Apapun seperti yang kita ketahui sebelum ini, Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan sudah menyatakan hasratnya untuk tidak berhasrat untuk meneruskan jawatan untuk terus memegang jawatan sebagai Menteri Besar dan situasi itu dapat diterima dengan keadaan baik dan juga
semoga rakyat Kelantan boleh menerima situasi tersebut, peralihan kuasa yang bakal berlaku selepas ini. Namun pada semalam apabila diumumkan Timbalan Menteri Besar yang juga terkeluar daripada senarai kepimpinan Kelantan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi yang kurang senang di kalangan penyokong Datuk Muhammad Ahmad Abdullah. Saya juga turut dimaklumkan Hafizi dan juga Syazwani bahawa beberapa PDM dan juga beberapa barung panas PAS di kawasan bawah Parlimen Pekan Cepat ini telah ditutup, di mana jenteranya orang kata menunjukkan protes dan boikot terhadap keputusan itu. Namun sejauh mana ia dapat mempengaruhi undi pada hari ini, kita pun tidak dapat menjangkakan, kerana kita tahu di Kelantan ini merupakan sebuah negeri yang begitu kuat, kubu kuat PAS sejak 33 tahun, gagal ditembusi, dan pada pilihan raya umum yang lalu kita dapat menyaksikan keseluruhan parlimen dimenangi oleh Perikatan Nasional, 14 parlimen dimenangi oleh Perikatan Nasional. Ada rumusan, ada juga orang kata andaiannya pada peringkat awal 45-0 dong. Namun setelah beberapa hari proses kempen dan juga kita melihat perjalanan calon dan juga mood pengundi di Kelantan ini, sukar untuk saya dan penganalisis politik meramalkan berapa banyak jumlah kerusi yang boleh dimenangi oleh parti dari Kerajaan Perpaduan dan berapa banyak kerusi yang boleh dipertahankan oleh Perikatan Nasional di Kelantan ini. Sudah pasti pada waktu ini saya menantikan kehadiran Datuk Muhammad Ahmad Abdullah yang pada bila-bila masa saya ramalkan beliau mungkin muncul di pusat pengundian ini untuk membuang undi. Sudah pasti kita akan cuba mendapatkan reaksi dia dan juga moodnya pada waktu ini selepas pengumuman tersebut. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Dom Panco ini, kembali bersama dengan Syazwani dan juga Hafizi di Bukit Jalil. Silakan. Okey, baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad yang kini berada di Don Panco.